Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4. Okey, KSSM. Okey, so hari ni kita akan sambung ya. Okey, kita akan sambung untuk belajar topik yang baru. Okey, topik yang baru mengenai mutasi. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Okey, adakah kamu pernah melihat, gambar-gambar seperti ini? Pernah tak kamu tengok sekitar kamu? Okay, di sekitar kamu ada tak orang yang bentuk muka begini? Kalau yang pertama ni, kalau kamu tengok lah kan, dia lebih kurang spesen je. Maksud saya semua sama je, lebih kurang muka dia sama sahaja. Gambar yang kedua pula dia punya rambut warna putih. Kedua-dua ini apa yang kamu nampak? Dia nampak macam abnormal kan? Kita nampak seperti budak yang tidak normal, okey? Yang seperti budak-budak yang lain. Okey? So apa ni? Ini adalah antara jenis-jenis mutasi. Okey. Apa tu mutasi? Mutasi ialah, apa itu mutasi? Mutasi ialah perubahan yang spontan, perubahan yang spontan dan rawa. Yang mana dia berlaku kepada gen dan kromosom yang boleh menyebabkan perubahan. Perubahan ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik terubah suai tersebut. Maksudnya dekat sini, kromosom sama ada kromosom, perubahan pada kromosom atau perubahan pada gen. Yang mana benda itu berlaku secara spontan. Yang berlaku secara spontan, yang mana dia akan memberi kesan, kepada perubahan genetik. Kepada perubahan genetik yang diwarisi. Kita ada dua jenis mutasi ya. Dua jenis mutasi. Tadi cikgu cakap, mutasi tu dia berlaku kepada gen ataupun kromosom. So, that's why kenapa mutasi ada dua jenis, iaitu yang pertama adalah mutasi kromosom, yang kedua adalah mutasi gen. Apa itu mutasi kromosom? Apa contoh-contoh dia? Contoh yang pertama adalah sindrom Down. Sindrom Down, kalau kamu tengok gambar yang di atas ini adalah contoh sindrom Down. Kedua, sindrom Turner. Yang ketiga iaitu sindrom Klinefelter. Ada 3 jenis mutasi kromosom. Mutasi gen. Jenis-jenis mutasi gen pula ada banyak, berbanding mutasi kromosom. Mutasi gen contohnya buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia dan albinisma ataupun albino. Albino tu apa? Kita tengok ini. Rambut kalau putih ini adalah salah satu contoh yang mempunyai mutasi gen iaitu albinisma ataupun albino. Kita tengok one by one. Apa maksudnya? Yang pertama, mutasi kromosom ni dia berlaku pada perubahan bilangan atau struktur kromosom. Ingat tak cikgu cakap kromosom dia membawa gen. Membawa gen, yang dalam gen ada DNA. So sekarang ni mutasi kromosom dia berlaku perubahan pada kromosom. Tapi pada bilangan dan struktur. Kita tengok one by one. Yang pertama adalah sindrom Down. Sindrom Down ini, dia berlaku apabila penambahan satu kromosom. Penambahan satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21. Nampak? Ini pasangan kromosom 21. Alamak benda ni. Yang berlaku pada kromosom ke-21. Kalau kamu tengok ya. Kalau kamu tengok melalui sini, pertambahan satu kromosom. Cikgu dah kata, kita kalau individu manusia yang biasa, kita ada 46 kromosom. Kan? Yang ini kalau tengok ini adalah XY. So, kalau XY itu lelaki ke perempuan? Masih lagi ingat ke? Apa itu lelaki ke perempuan? XY itu adalah lelaki. So, ini bila nampak macam ini, maksudnya dia dah tambah satu lagi kromosom. So, tadi cikgu cakap 46, dia dah jadi 47 kromosom. Yang mana ciri-ciri untuk sindrom Down ini, yang pertama kerenjatan sama ada
fizikal, okey, sama ada kerencatan pada fizikal, okey, ataupun yang keduanya. Okey, yang tadi antara ciri sindrom Down, okey, yang pertama seperti kerencatan fizikal dan mental. Okey, leher dia nampak pendek. Okey, kalau kamu tengok muka orang ni, leher dia pendek tau. Okey, leher yang pendek dan mata dia sepet. Mata dia nampak sepet dan badan dia lebih rendah. Okey. Okey, kemudian, okey, individu, okey, kemudian, okey, yang keduanya adalah sindrom Turner. Okey. Yang keduanya, okey, yang tadi sindrom Down. Okey, sindrom Down tadi dia pertambahan satu kromosom tapi ingat ya, kromosom nombor 21 sahaja. Okey, dia tambah satu lagi, so kalau 46 dia jadi 47. Okey, yang kedua adalah sindrom Turner. Okey, sindrom Turner ni XO. Okey, yang mana apa tu XO? So, kamu tengok ya. Tadi terlebih kromosom. Sekarang ni dia terkurang pula. Okey. Nampak-nampak? Dia kekurangan bilangan kromosom seks. Okey. Kurang bilangan kromosom seks. Okey, berbanding dengan individu yang normal. Okey, jumlah keseluruhan kromosom adalah 45 kromosom. Okey, iaitu 44 tambah XO. 44 tambah XO. Maksudnya sepatutnya 46. Okey, tapi kalau hari ni dia kurang satu. So, 44 tambah X. Yang mana dia ganggu pada, mana cikgu cakap? Okey, kalau kamu tengok, dia ganggu pada kromosom seks. Okey, dia kurang satu pada kromosom seks. Okey, yang ini dia terjadi pada seorang perempuan tak? Okey, dia terjadi pada perempuan yang mana dia kehilangan satu kromosom X. Okey, penghidap sindrom Turner, okey, dia tidak mengalami perkembangan ciri seks sekunder seorang perempuan. Maksudnya, macam ciri perempuan lah. So, kamu tahulah ciri perempuan macam mana. So, tak payahlah cikgu nak explain dekat sini. Okey, seseorang perempuan, okey, yang mana sepatutnya perempuan adalah XX. Tapi yang satu X dia punya kromosom pada seks ini, dia dah hilang. Okey, kromosom seks ini dia dah hilang. Okey, yang ketiga adalah sindrom Klinefelter. Okey, sindrom Klinefelter tu pula, tadi dia kekurangan kromosom seks. Okey, yang ini dia terlebih. Dia terlebih kromosom, terlebih bilangan kromosom seks berbanding dengan individu yang normal. Okey, jumlah keseluruhan kromosom sebenarnya adalah 47 kromosom. Okey, 47 kromosom. Okey, 44 tambah XXY. Okey, individu dengan sindrom Klinefelter ni, dia adalah seorang lelaki. Selalu tadi cikgu cakap lelaki XY, ingat tak dulu kita belajar? XY. So, bila dia adalah terlebih satu kromosom seks, okey, bila dia terlebih satu kromosom. Okey, tadi Klinefelter dia terlebih satu bilangan kromosom seks yang mana dia hanya untuk lelaki tadi. Kalau sindrom Turner untuk perempuan. Okey, sekarang ni untuk lelaki. Okey, dia fokus kepada apa nama ni? Kromosom seks ini sahaja. Okey, kromosom seks ini sahaja, nampak kan? Okey, ini bilangan kromosom seks. Lelaki ini dia terlebih. Sepatutnya dia XY. Tapi dia terlebih satu X. Terlebih satu X. So, apa dia punya ciri dia? Okay, cirinya adalah, dia adalah karakter seorang lelaki. Okay? Penghidap Klinefelter mempunyai ciri perempuan. Tadi perempuan tidak mengalami ciri seks sekunder perempuan kalau sindrom Turner. Tapi sindrom Klinefelter ni lelaki. Tapi dia lelaki yang mempunyai ciri seks sekunder perempuan. Dia lebih kepada perempuan. Yang mana contohnya payudara dia, okay, dia ada payudara. Lepas tu tapi dia lelaki tapi testis dia adalah kecil. Testis dia kecil dan mandul. Okey, testis dia kecil dan mandul. Okey, kemudian kita pergi kepada mutasi gen. Tadi kita belajar yang mengganggu kromosom. Okey, sekarang ni yang mengganggu gen. Apa tu pula? Okey, mutasi gen disebabkan oleh perubahan kimia yang berlaku pada sesuatu gen. Okey, mutasi gen ini akan menyebabkan perubahan dalam ciri yang dikawal oleh gen tersebut. Okey, perubahan kimia yang berlaku pada satu gen, yang mana mutasi gen ini menyebabkan perubahan dalam ciri yang dikawal oleh gen tersebut. Okey, contohnya. Okey, yang pertama contohnya adalah buta warna. Okey, yang pertama contohnya adalah buta warna. Yang mana individu ni, okey, yang buta warna ni,
Yang buta warna ni dia ada gen mutan resesif. Apa tu gen mutan resesif? Gen mutan resesif pada kromosom X. Individu ini dia tak dapat bezakan warna merah, hijau. Maksudnya dia ni kalau dia memandu, dia problem. Dia tak boleh. Dia tak boleh nak bezakan traffic light merah dengan hijau. Itu bahaya ya. Penyakit ini dikawal dia resesif pada kromosom X. Penyakit ini lazimnya berlaku pada lelaki. Dia berlaku pada lelaki. Anemia. Apa itu anemia? Anemia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh perubahan yang spontan. Yang berlaku kepada gen. Gen bertanggungjawab dalam penghasilan hemoglobin. Apa tu hemoglobin? Hemoglobin tu ingat tak sel darah merah? Bila sepatutnya sel darah merah yang normal dia bentuk macam ini. Luas permukaan dia besar. So yang inilah dia bertanggungjawab mana? Untuk mengangkut oksigen. Bila dia dah bentuk sabit macam ini, bila dia dah bentuk sabit seperti ini, bentuk sabit kan, dia bentuk sabit ini, so dia akan mengganggu. Mengganggu apa? Dia akan mengganggu pengangkutan oksigen. Yang ini akan berlaku pada gen resesif pada autosom. Kemudian thalassemia. Thalassemia pula, sebelum tu cikgu nak cakap tentang anemia sel sabit ni. Bila penghidap itu menghidap anemia sel sabit, that's why kenapa kadang-kadang kalau kamu tengok muka dia pucat, selalu orang yang itu muka dia pucat, dia macam kurang oksigen dekat badan dia. Bahaya ya, kadang-kadang dia boleh menyebabkan dia pengsan. Kemudian thalassemia. Thalassemia ni pula, penyakit genetik pula, genetik juga, yang mana disebabkan oleh mutasi gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Yang ini maksudnya kat sini sel individu yang ada sel darah yang menghidap thalassemia ni, dia punya sel darah merah dia kecil. Dan jangka hayatnya lebih singkat. Maksudnya dia cepat terhapus. So keadaan ini, so kalau dia terhapus, kegunaan sel darah ni untuk apa? Nak angkut oksigen ke otak, ke sistem badan kita. So dia akan kuranglah darah dekat kekurangan darah yang teruk. That's why sama juga macam anemia tadi. Kalau kamu tengok dia cepat penat, dia cepat pucat muka dia, Kemudian hemofilia. Hemofilia pula dia mengalami kesukaran darah membeku. Selalunya darah kita ni dia akan beku bila kita, contohnya kalau kita aksiden ke apa, terluka ke tangan kita, dia akan kering kan. Itu maksudnya sel darah merah kita dah membeku. Tapi untuk hemofilia ni adalah dia apabila dia mengalami kesukaran darah membeku. Dia susah untuk darah dia membeku, dan ini akan menyebabkan kehilangan darah dia secara berterusan. Bila dia terluka ke, bila dia cedera ke, dah dia punya sel darah dia pun susah nak membeku. So that's why kenapa untuk hemofilia ni dia akan kehilangan darah. Faktor. Apakah faktor-faktor? Faktor dia berlaku secara spontan, iaitu dia lebih kepada semula jadi. Yang disebabkan oleh faktor luaran yang dikenali sebagai mutagen. Apa tu mutagen? So, kita tengok sini. Faktor yang menyebabkan mutasi. So, nanti kamu akan buat aktiviti dalam kelas kamu nanti. Yang ni cikgu nak tunjukkan kamu. Apakah faktor yang menyebabkan mutasi? Yang pertama adalah disebabkan oleh semula jadi. Disebabkan oleh faktor semula jadi. Faktor semula jadi. Kehamilan pada usia yang lewat. Kalau boleh, nanti kalau boleh, kalau nak mengandung kepada perempuan tu, jangan lebih kepada umur 40 tahun. Kalau lebih daripada 40 tahun, keupayaan kamu untuk mendapat anak yang sindrom adalah lebih tinggi. Kemudian karsinogen. Karsinogen ni dia lebih kepada yang bertoksik lah. Macam spray nyamuk ke, benda itu bertoksik. Sinar ultraungu, sinaran radioaktif. So ini adalah semua ni adalah penyebab ataupun faktor-faktor kepada berlakunya mutasi.
Penyakit gangguan gen. Okay, Ellen juga membawa trait penyakit yang boleh diwarisi dalam keluarga. Okay, menunjukkan macam manalah tiba-tiba boleh dapat anak yang hemofilia. Macam mana kita boleh dapat anak yang ada thalassemia. Okay, kemungkinan kebanyakan penyakit ini diganggu oleh gen yang mana penghidap penyakit gangguan gen ni, selalunya, contohnya ini, seorang lelaki, dia ni penghidap penyakit gen, iaitu dia adalah buta warna. Dia kahwin pula dengan seorang perempuan yang pembawa. Terkena dia bawa pembawa. So dekat sini mak dia pembawa, ayah dia adalah buta warna. Okay, kalau kamu tengok dia punya apa namanya? Dia punya genotip dia adalah XB kecil Y. Okay, ini disebabkan oleh X ini dia adalah menunjukkan dia adalah buta warna. Tapi kalau pembawa, dia mesti ada satu besar, satu kecil. Okay, kalau dia betul adalah buta warna atau buta warna, dia hanya bawa satu saja yang kecil. Okay, XY ni apa cikgu? XY ni menunjukkan dia adalah seorang lelaki. Okay, so XX ini menunjukkan dia adalah seorang perempuan. Okay, kemudian pecahkan. Pecahkan. Kemudian bila dia kahwin ni, ayah yang buta warna dan ibu ni pembawa. So, kamu pecahkan macam biasa yang hari tu 1 dengan 3. Dapat X, B besar, B kecil. X 1 dengan 4, X, B kecil, B kecil. Y dengan X besar, dapat X, B besar, Y. Dan X, B kecil dan Y. So, kalau kamu tengok hasil dia, berapa? So, X, B besar, B kecil ini adalah pembawa. Cikgu cakap tadi, B besar, B kecil mesti akan pembawa. Anak yang buta warna maksudnya dua-dua dia adalah B kecil dan B kecil. XX ini menunjukkan dia adalah seorang perempuan. Kalau ini pula, X besar, B besar dengan Y. So, ini adalah anak lelaki yang normal. Anak lelaki, kemudian kamu nampak X, B kecil, ni confirm dia adalah buta warna. Kalau kamu tengok perempuan yang buta warna ni, kamu letakkan dua-dua adalah B kecil. Tapi untuk anak lelaki yang buta warna ni, X, B kecil, Y. Kemudian kita lihat kepada kebanyakan gen yang mengawal sesuatu trait terletak pada autosom. Walau bagaimanapun terdapat juga trait yang terletak pada kromosom seks. Trait ini dikenali sebagai trait terangkai seks yang mana dia terdapat pada kromosom seks ini dinamakan gen terangkai seks. Trait terangkai seks, gen terangkai seks. Contohnya kalau trait itu kegagalan untuk pembekuan darah pada luka, menyebabkan dia akan jadi penyakit hemofilia. Hemofilia ni penyakit genetik, yang mana kalau mak ayah dia tu ada pembawa ataupun memang hemofilia, so anak kemungkinan akan ada hemofilia juga. Kemudian hemofilia hanya diwarisi apabila terdapat allele resesif yang membawa penyakit hemofilia pada kromosom X. Jika tiada allele resesif itu pada kromosom X, maka tak adalah penyakit hemofilia. So kaji raja seks bawah ini. So kalau yang ini, kalau kamu tengok kalau kamu tengok dekat sini, katakanlah bapa dia ni normal. Yang ini hemofilia dia. So, kita letakkan sebagai H besar. H besar. So, kalau ibu yang pembawa ni, kita letakkan yang tadi cikgu cakap apa? Kalau apa-apa pembawa, mesti satu besar, satu kecil. Kalau dia perempuan, XX lah. Kalau dia lelaki, XY lah. Tapi kalau sini, kamu tengok, contoh yang dibagi adalah ibu ni pembawa hemofilia. Kemudian kita pecahkan seperti biasa, jadi gamet. Dan persenjawaan macam tadi cikgu cakap, X, H besar, so dia akan jadi perempuan yang normal. Kemudian 1 dan 4 dia akan menjadi perempuan pembawa hemofilia. Kemudian 2 dan 3 dia akan jadi lelaki yang normal. Yang ini adalah lelaki yang penyakit hemofilia. Kalau nampaknya dia kecil di sini, dia confirm dia adalah pesakit. Kalau ini pula H besar, H kecil, dia adalah pembawa. Tapi kalau yang macam ini H besar, yang ni pun H besar, dia adalah normal. Dia adalah normal. Kemudian kita tengok ni.
Okay, contoh ini pula untuk jika bapa dia normal tapi mak dia adalah pesakit. Yang tadi kalau bapa normal ibu pembawa. Yang ini kalau bapa dia normal tapi kalau mak dia adalah pesakit. So kalau tadi normal dia adalah H besar sahaja. Okay, kemudian kalau ibu pula pesakit dia mesti dua-dua dia adalah H kecil. Ingat je kalau ibu maksudnya perempuan dia mesti adalah dia punya yang genetik dia tu mesti H kecil dengan H kecil. Huruf kecil sahaja. Okay, kemudian kita pecahkan dia. Okay, bila kita pecahkan dia, kita dapati apa yang kamu akan dapat. Okay, kita akan dapat seorang anak dia adalah pembawa. Nampak tak? H besar, H kecil. Dia confirm dia adalah pembawa. H besar, H kecil. Apa maksudnya? Maksudnya dia pun seorang yang pembawa. H kecil. Yang ini H kecil ada satu je kan? Dia confirm dia adalah pesakit. Okay, H kecil ada satu, dia adalah contoh juga pesakit. Okay. So, agak-agak kamu kan, kalau penyakit gen ni boleh tak dia kesan? Dia ada dua cara. Macam mana kita nak kesan penyakit yang gangguan gen ini. Okay, yang pertama, kaedah amniocentesis. Yang kedua adalah kaedah karyotip. Okay, yang mana kaedah karyotip ni dia terhasil daripada kaedah yang digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan. Okay, kita akan tengok bagaimana kromosom yang tak normal. Okay, yang tak normal yang mengganggu gen dengan lebih awal. Okay, dia ada dua cara. Okay, bagaimana? Yang pertama, kaedah amniocentesis. Okay, kaedah amniocentesis ni, okay, dia dapat dikesan keabnormalan, maksudnya tak normal dia fetus tu dia dapat kesan pada minggu yang ke-15-20. Selalunya doktor dia akan scan perut ibu, rahim ibu tu, okay, tengok kalau macam nampak dia nampak abnormal. So pada minggu yang ke-15 hingga minggu yang ke-20, so pada ketika itu dia akan ambil cecair amnion. Macam mana kaedah dia? Yang pertama, jarum akan dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu. Dia akan ambil, nampak tak? Besar kan jarum ni? Menembusi dinding uterus. Kemudian bendalik amnion ni pula, yang mengandungi sel fetus yang terampai diekstrak keluar. Dia ambil, lepas tu dia ambil sel itu. Ini yang kita panggil dia adalah bendalik amnion. Bendalik amnion ini pula dia akan diemparkan untuk mengasingkan bendalik amnion dan sel fetus. So dia nak asingkan amnion dengan fetus. Kemudian sel fetus yang terasing digunakan untuk mendapatkan karyotip. So dekat sini dia nak tahu mana yang tak normal. Okay, daripada sini dah boleh check lah sama ada ibu itu normal ataupun tidak anak yang dikandung. Okay, kaedah yang kedua adalah kaedah karyotip. Okay, macam mana? Okay, yang pertama, sampel sel tisu badan. Okay, dia akan bahan kimia akan ditambahkan untuk merangsangkan mitosis. Kemudian proses inkubasi selama 2-3 hari. Inkubasi tu dia maksudnya dia akan dibiarkan selama 2-3 hari dekat tempat yang selamat, tempat yang hygiene. Okay, bahan kimia lain ditambah untuk menghentikan mitosis. Masukkan bahan kimia yang lain untuk kita nak stopkan mitosis pada peringkat metafasa. Kita dah belajar kan metafasa, anafasa. Kemudian sel itu akan dipindahkan ke dalam tube dan diemparkan untuk memekatkan sel. Kemudian sel akan dipindahkan ke dalam tube baru yang berisi bahan penetap. Okay, kemudian larutan daripada tube disedut dan dititiskan ke atas slide mikroskop dan ditambahkan pewarna supaya kromosom lebih jelas. Okay, kemudian slide akan diperhatikan di bawah mikroskop. Okay, kalau lah gambar, dia akan tengok ya gambar kromosom itu dah dipotong, lepas tu disusun ikut kepada karyotip dia. Okay, kat sini ya, karyotip ni digunakan untuk kesan sebaran keabnormalan. Okay, maksudnya sebaran apa-apa benda yang tak normal pada kromosom untuk kesan. Okay, apa-apa penyakit gangguan gen. Okay. Kemudian itu ada dua langkah lah. Yang pertama karyotip tadi, yang kedua adalah amniocentesis. Okey. Selain itu, aplikasi penyelidikan genetik untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Yang pertama sains forensik. Sains forensik ni kalau biasa tengok cerita FBI, biasa tengok cerita CII yang tentang investigation. So dekat situ kita boleh nampak, contohnya tapak tangan, bagaimana dia nak kesan. Daripada situ kita boleh nampak dia punya kesan
cap jari. Okey, bukti-bukti dapat dikumpul dan dianalisis. Okey, lagi terapi gen. Okey, terapi gen ini untuk membaiki gen-gen mutan. Okey, dia nampak dah benda yang abnormal. Okey, seperti cystic fibrosis ke, hemofilia ke, anemia ni. So, dia akan menyisipkan satu gen yang normal dekat badan dia. So, nak gantikan gen yang rosak. Dia nampak benda yang rosak, so dia akan gantikan kepada gen yang normal. Okey, kemudian, okey, yang ini pula adalah proses terapi gen. Okey, ini adalah proses terapi gen yang tadi cikgu cakap. Okey, sel stem dikeluarkan daripada pesakit. Okey, kemudian gen normal dimasukkan ke dalam virus. Okey, kemudian virus yang termodifikasi dicampur dengan sel stem pesakit. Kemudian sel stem pesakit akan berubah secara genetik. Benda ini akan berlaku secara normal lah. Kemudian sel-sel tersebut akan disuntik ke dalam pesakit. Dan sel-sel yang diubah secara genetik menghasilkan protein atau hormon yang diingini. Okey, nampak kan? Okey, semua orang boleh tahu ya. So, boleh nampak dan boleh faham apa yang cikgu nak sampaikan hari ini. Okey. Kemudian, genealogi genetik. Yang mana kajian pengumpulan genetik untuk menentukan salah siah ataupun susu galur tentang keluarga. Okey, ujian DNA. Selalu tak? Okey, kalau nampak je, kalau ibu macam nak tahu adakah kamu betul anak daripada ibu dan ayah kamu, boleh buat ujian DNA. Okey. Apa pula kesan-kesan dia? Okay, kesan-kesan ini ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif tu, dia dapat banyak pengetahuan ataupun perubahan yang boleh berlaku dalam sistem perubatan kita, dalam segi pertanian kita, sebab kita nak hasilkan suatu produk yang bagus. So, kita boleh buat kemungkinan terapi gen untuk menghasilkan benda ataupun tumbuhan yang lebih baik. Okey, bukan sekadar untuk manusia sahaja. Okey, kadang-kadang kita juga guna untuk pertanian. Okey, perubatan ni lebih kepada manusia lah. Contohnya dia nak dapatkan gen yang lebih gen yang normal. Okey. Kemudian kamu sila buat praktik formatif 5.3. Yang pertama mutasi. Tadi atas dah ada maksud mutasi. 3 faktor. Tadi dah ada faktor-faktor karsinogen. Yang tadi cikgu cakap UV ray. Okey. Senaraikan kebaikan dan keburukan. Tadi pun dekat atas pun ada kebaikan dan ada keburukan. Kalau orang keburukan dia apa? Kalau keburukan dia, kalau penyelidikan genetik ni, kalau disalahgunakan, dia akan membawa padah lah kepada generasi yang akan datang. Okay? Kebaikan dia, so dia akan dapat kawal, dapat mengenal pasti penyakit yang dihadapi oleh fetus tersebut. Tapi dalam atas ni semua dah ada jawapan. Okay, apakah masalah yang timbul jika etika? Okay, kalau tak diamalkan, so akan rosaklah generasi-generasi yang akan datang. Ini boleh kamu berfikir dengan sendiri. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, semoga kamu semua dapat belajar dengan apa yang cikgu sudah sediakan di sini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.